Saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Bertuah, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 yang menyentuh isu-isu di bawah tanggungjawab dan kawal seliaan Kementerian Belia dan Sukan. Ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian hanyalah 5 orang, iaitu Yang Berhormat Pontian, Yang Berhormat Pasir Mas, Yang Berhormat Bukit Mertajam, Yang Berhormat Tangga Batu dan Yang Berhormat Hulu Selangor. Izinkan saya untuk memberi respon dan maklum balas kepada beberapa perkara yang spesifik yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Yang Berhormat Bukit Mertajam membangkitkan berkaitan dengan geran khas kepada Persatuan Sukan Kebangsaan. Untuk makluman, Kementerian Belia dan Sukan telah pun menyediakan sebanyak 10 juta ringgit melalui inisiatif Prihatin Sukan ataupun IPS 2020 yang telah dilancarkan pada Jun 2020 bagi membantu meringankan beban ekonomi yang dihadapi oleh Persatuan Sukan Kebangsaan khususnya yang terjejas berikutan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan bermula daripada 18 Mac. Sebanyak 1,369 kelulusan telah diberikan termasuk 160 kelulusan automatik, bantuan pengurusan sukan kepada Persatuan Sukan Kebangsaan dan 1,028 kelulusan automatik pada Badan Pengurusan Sukan Persatuan Sukan Negeri. Selain daripada itu, Kementerian melalui Majlis Sukan Negara juga telah membantu Persatuan Sukan Kebangsaan dengan melaksanakan pembayaran allowance pengurus besar dan juga pegawai eksekutif sukan bagi tempoh 6 bulan daripada Januari hingga Jun 2020 kepada Persatuan Sukan Kebangsaan yang terlibat. Dan bantuan yang sedemikian juga daripada bulan Julai hingga Disember 2020 yang telah pun diterima oleh Persatuan Sukan Kebangsaan dengan jumlah perbelanjaan keseluruhannya hampir mencecah RM300,000. Dan untuk maklumat yang berhormat juga, selain bantuan yang disediakan oleh Kementerian dan MSN, Majlis Olimpik Malaysia ataupun MOM juga telah menyediakan bantuan dana COVID-19 pada bulan April 2020 dan bantuan dana COVID-19 yang kedua pada bulan Oktober 2020 yang keseluruhannya berjumlah RM600,000 bertujuan untuk membantu Persatuan Sukan Kebangsaan di bawah naungannya menampung perbelanjaan terutama dari segi pengurusan dan pentadbiran. Yang Berhormat Bukit Mertajam juga bertanya berkaitan dengan peruntukan kepada Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan ataupun YAKIB. Untuk makluman yang berhormat, sememangnya daripada awal dulu tiada peruntukan khusus yang pernah diluluskan di bawah belanja mengurus B45 KBS untuk kegunaan YAKIB. Namun begitu, atas prinsip menjaga kebajikan bekas atlet, KBS telah menyalurkan RM250,000 pada tahun 2018. Dan pada tahun 2020, bila saya mengambil kepimpinan menerajui Kementerian Belia dan Sukan, sejumlah RM600,000 diperuntukkan melalui kumpulan wang amanah sukan dan jawatan kuasa pemberian bantuan Jabatan Belia dan Sukan untuk disalurkan kepada YAKIB. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin bangkitkan salah satu isu yang sangat besar dibincangkan khususnya di kalangan penggiat sukan bola sepak, di mana laporan menunjukkan bahawa MFL bakal terkubur kerana hilang tajaan dalam RM40 juta. Tajaan daripada Asia, tajaan daripada Shopee, CIMB, dan apabila hilang tajaan ini, mereka juga tidak dapat membayar broadcasting fee kepada pasukan-pasukan bola sepak. Dan mereka telah pun mendesak beberapa kali supaya ada bantuan khas diberikan kepada industri bola sepak, dan untuk industri bola sepak itu tetap boleh berjalan. Ya, khususnya apabila kita telah pun membenarkan beberapa industri lain untuk bergerak dengan aktif. Saya berharap bahawa Yang Berhormat Menteri akan bincangkan perkara ini supaya dapat diselesaikan secepat mungkin. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.
Perkara ini tidak dibangkitkan suatu perbahasan, tapi saya akan jawab juga di akhir nanti. Ya. Dan seterusnya, Yang Berhormat daripada Hulu Selangor membangkitkan agak spesifik soalan beliau berkaitan dengan pembinaan kompleks sukan daerah Hulu Selangor dan fasiliti. Yang Berhormat Hulu Selangor ada? Tak ada, saya pun untuk jawab secara tulis. Yang Berhormat Pontian. Berhormat Pontian, tak ada, saya jawab secara tulis. Yang Berhormat Pasir Mas. Sonok macam ni. Tak ada. Saya bertulis. Betul. Dan yang akhir sekali Yang Berhormat daripada Tangga Batu. Tak ada. Jadi saya jawab soalan Muar lah. Datuk Speaker. Jadi kepada apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Muar tadi, memang saya sebenarnya adalah sependapat bahawa COVID ataupun keadaan yang berlaku ni adalah keadaan yang agak mencabar dan meninggal kesan yang cukup mendalam kepada industri sukan, apatah lagi industri sukan bola sepak. Dan ini bukan hanya berlaku di Malaysia, di seluruh dunia pun berlaku begitu. Kalau di Australia, Qantas telah menarik balik penajaan kepada sukan yang paling popular, iaitu sukan rugby. Sebarang bentuk penajaan yang berbentuk kewangan. Liga di Thailand, Toyota juga telah mula menyatakan untuk menarik penajaan. Kalau di India, Liga Kriket yang ditaja sepenuhnya atau majoriti kebanyakan ditaja oleh Vivo juga menyaksikan penarikan. Dan ini tidak terkecuali yang berlaku di Malaysia. Dan sememangnya kita dah ada bantuan awal yang telah kita salurkan kepada FAM. Namun sebagaimana Yang Berhormat sedia maklum, saya dah jawab ketika mana soal jawab lisan. Secara peribadinya memang saya mengharapkan bahawa aktiviti sukan masih perlu diteruskan. Kerana menekan button ataupun the pause button on sport ini adalah satu penghantaran isyarat yang barangkali tidak tepat. Maka sebab itulah di pihak kementerian, KBS, MSM bersama dengan pemegang taruh, kita sedang mengusulkan satu model tentang sport bubble yang akan dikemukakan kepada MKN. Salah satunya ialah kita nak melihat model-model yang telah dilaksanakan di luar. Ada mula yang menerokai kaedah contohnya RTK, antigen. Kerana RTK antigen ini dikatakan 90% reliability. Kalau di UK, di EPL, Hotspurs, klub yang paling saya minati, telah mula menerokai untuk menggunakan, dia panggil breathalyzer. Menggunakan dengan meniup nafas. Dan ia dapat dikesan dalam tempoh seminit. In other words, Yang Berhormat, you test, you watch. You test, you can fly. So ini antara perkara yang saya akan bawa ke MKN. Kerana bola sepak dia, kalau dalam isu marketing ni, dia kata ada eyeball yang paling besar. Kalau setiap football match, eyeball dia adalah dalam jumlah 7 ke 8 juta. Bayangkan kalau tidak ada 7 ke 8 juta yang menyaksikan, tentulah sekali ia akan menyebabkan kehilangan nilai komersial. Dan kalau broadcast, syarikat-syarikat broadcast also will be struggling kerana dia orang tak ada konten untuk dipertontonkan. Maka sebab itulah saya sebagai Menteri Belia dan Sukan akan memperjuangkan nak pastikan 2021 aktiviti sukan akan tetap diteruskan dan insya-Allah kita akan yakinkan MKN dengan model sport bubble yang baru. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Si Buti sedang menunggu sebenarnya. Okey. Yang Berhormat Menteri, bolehlah sambung yang akan ditanya Muar nanti. Saya mohon maaf kerana kesuntukan masa ketika berbahas. Terlebih dahulu saya ingin menzahirkan ucapan terima kasih walaupun ketika pandemik COVID Yang Berhormat Menteri mampu mengadakan libat urus dan juga engagement bersama dengan belia-belia di negeri Sarawak, terutamanya dalam bidang e-sport. Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 16 juta. Saya ingin mengetahui agensi manakah untuk pengagihan 16 juta ini dan juga saya tidak sempat bertanya berkenaan tentang masa depan Malaysian Future Leaders. Apakah direction kerajaan dengan izin berkenaan tentang Malaysian Future Leaders ini kerana peruntukan masih lagi disalurkan untuk inisiatif ini?
Again, tak ada dalam perbahasan, tak ada yang tapi saya nak boleh jelaskan bahawa MFLS yang diusahakan di bawah kepimpinan menteri yang terdahulu MUA memang diteruskan satu model yang amat baik. Ia membabitkan pelajar-pelajar di peringkat sekolah menengah, membabitkan semua lapisan. SBP ada, sekolah menengah kebangsaan ada, sekolah menengah ada. Cuma pada waktu itu mungkin Yang Berhormat MUA mungkin perasan ada satu kelompok sekolah saja yang mungkin terlepas pandang, itulah SMKA. Saya dah masukkan SMKA dalam dan ia akan diteruskan. Dan berkaitan dengan e-sport, ia adalah benda yang sememangnya menjadi minat anak-anak muda. Dan e-sport sekarang telah ada populasi hampir mencecah 20.1 juta. Dan saya juga mengambil pakai pelan tindakan yang dibuat oleh kepimpinan yang lalu bahawa e-sport ni saya lihat pada 3 aspek. Pertama adalah aspek untuk pastikan ia adalah sukan yang boleh disertai extensively oleh semua peringkat, tanpa sama ada di bandar maupun luar bandar. Kedua, ia juga perlu dilihat sebagai satu sukan yang boleh ditonjolkan di kalangan pemain-pemain atlet-atlet elit yang boleh mewakili negara dan akhirnya dapat menjulang nama negara dalam sukan-sukan seperti sukan C yang kita ada Dr. Yu yang dapat pingat emas pertama. Dan baru ini dimaklumkan bahawa Vietnam telah menerima e-sport sebagai sukan yang akan dipertandingkan. Demikian juga di sukan Asia dan tidak mustahil kalau 2024 Paris Commonwealth akan menyaksikan pertandingan ini dimain. Tapi perkara yang ketiga itu adalah juga penting, ialah untuk tidak melihat bahawa anak-anak rakyat Malaysia atau anak-anak muda kita hanya tertumpu untuk menjadi players. Kerana e-sport ni satu industri yang besar. So kita nak melihat pada aspek the spin-off economy. Contohnya dalam e-sport tu sendiri dia ada game publisher, dia ada content creation, dia ada dari segi broadcast, commentator dan bermacam yang menyebabkan ia boleh menjadikan a new wealth creation to the young people. Jadi ini adalah antara pendirian dan juga direction yang diambil oleh pihak KBS as a continuity of what MUA, to be honest lah, yang the one MUA started dulu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Dan itu sikit saja Pak Menteri. Ya. Sedikit je. Saya faham dilema yang Berhormat Menteri berada sekarang sebab tak mudah untuk menghidupkan industri sukan sambil berdepan dengan COVID, khususnya bagi contact heavy sport seperti rugby dan bola sepak. Dan saya tahu ada keputusan mungkin di luar bidang kuasa Yang Berhormat Menteri, mungkin dia letakkan di bawah MKN atau menteri-menteri yang lain. Cuma ada kerisauan sebab tadi bila kita bicarakan soal untuk menghidupkan sukan bola sepak, contact sport, perlu ada mereka yang menonton, tetapi untuk mereka menonton, sukan itu perlu dibenarkan dahulu. Dan ada juga kita lihat berskala besar di MFL, ada juga pemilik-pemilik padang bola sepak yang tidak dapat beroperasi sekian lama. Saya faham ada SOP ketat yang perlu mereka ikut. Cuma ada masalah sedikit apabila mereka lihat anugerah bintang popular dibenarkan ataupun apabila ada kes COVID dekat padang main golf. Tapi tetap dibenarkan selepas minggu atau 2 minggu, tetapi bagi industri bola sepak tidak ada satu kes pun lagi dan mereka ikut piawainya agak ketat tetapi masih tidak dibenarkan. Saya berharap Yang Berhormat Menteri dapat bincangkan perkara ini supaya dibenarkan secepat mungkin mengikut SOP yang ketat di dalam mesyuarat MKN. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya jawab tadi, tapi cuma saya nak betulkan bahawa padang-padang komersial dibenar beroperasi. Cuma dengan SOP yang supaya tidak ada pertandingan waktu ini. Cuma yang apa yang disebut tadi memang benar. Saya setuju sebab sukan tak ada lagi so far sekat ni dikatakan kluster sukan. Apa yang kena pun kebanyakan datang daripada kluster lain. Secara logik akal, sebab itulah saya perjuangkan agar gym dibenarkan buka. Secara logik akal, orang yang menjaga kesihatan dia, orang yang mengamalkan a healthy lifestyle, tentu sekali orang itu akan menjadi pematuh yang paling hebat dan tinggi berkaitan dengan untuk tidak menyebarkan pandemik kepada yang lain. Sebab itulah saya menganggap bahawa kalau tinjauan saya di ke bawah Yang Berhormat, contohnya Fitness First dengan Celebrity First, the biggest gym chain yang ada di Malaysia, hampir 500. Dia dalam tempoh selepas PKP pemulihan ada 600,000 kunjungan visit. Hanya ada satu saja kes, itu pun kes itu direport daripada luar. Demikian juga kalau kita tengok EPL, memang benar salah kena. Dan saya pun suka biar dia kena tak apa. Tapi dia dapat daripada luar.
bukan daripada, dan EPL tak ditutup. Sebab itulah saya fikir bahawa model baru sport bubble ini adalah satu perkara yang mungkin dapat dipertimbangkan dan insya-Allah saya akan perjuangkan perkara itu. Terima kasih. Bapak Menteri, bagi peluang satu. Okey. Putatan, ada kebetulan ambil kesempatan ada masa. Ya, ini tentang sukan berbasikal. Okey, kemudahan velodrome. Okey, pada musim yang lalu saya utarakan kepada Kementerian Belia dan Sukan dan dia dialalukan cadangan itu. Di mana di Sabah dan Sarawak velodrome ini belum ada. Kalau di Semenanjung ini kita sudah ada Rosman Alwi, bermacam-macam bintang sukan berbasikal hingga ke taraf dunia pun sudah ada. Dan kemudian velodrome itu sudah 50 tahun sudah ada. Tetapi dia belum ada di Sabah dan Sarawak. Jadi bolehkah kementerian ini mengeluarkan satu langkah untuk lembaran baru untuk Sabah dan Sarawak? Terima kasih Muhammad. Ya, terima kasih. Saya dah pernah jawab ketika saya ditemu bual di Planet Sukan. Dalam salah satu Planet Sukan ini ialah soal pendemokrasian sukan. Yang melalui kata pengujudan kemudahan-kemudahan sukan yang lebih merata. Sememangnya saya melihat salah satu daripada tempatnya ialah Sabah dan Sarawak. Kerana keadaan geografinya yang luas. Tapi saya akan lihat semula dalam RMK 12 dan insya-Allah kalau dalam soalan yang akan datang mungkin saya akan dapat jawab. Ya Muhammad, kesian ada seorang menteri lagi nak jawab. Pendek. Okey. Tambahan kepada yang berhormat dari Putatan tadi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih kepada Yang Dipertua. Berkenaan dengan sukan ini, sewaktu Yang Berhormat Muar menjadi menteri dahulu, beliau daripada Sabah pernah mengutarakan tentang isu tiada fasiliti sukan bermotor di negeri Sabah dan Sarawak. So inilah di antara dua negeri yang langsung tak ada fasiliti ini dan in fact di Sabah dahulu kita telah dapat persetujuan daripada KKIP untuk memberikan tanah kepada mereka untuk kepada Baik Muhammad, ini perkara baru tapi saya beri jaminan. Saya beri contoh. Saya pergi ketika pilihan raya, saya tengok bahawa tidak ada Akademi Tunas di Kota Belud dan juga fasiliti, dan saya berjumpa dengan Matlan Marjan, bekas pemain negara yang daripada Sabah. Saya terus memberi kelulusan untuk pastikan macam saya sebut tadi, pendemokrasian sukan juga akan merata sampai ke negeri Sabah. Terima kasih. Terima kasih.